بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi ke-11 Kuasai Tata Bahasa, Kenali Perkataan, Fahami Al-Quran. Dalam sesi ke-11 ini, kita akan mengenali satu lagi tajuk, iaitu mengenai ganti nama ataupun damir, atau dalam bahasa Inggeris dia pronoun. Hari ini kita akan melihat ganti nama berpisah atau damir munfasil dan juga ganti nama bersambung atau damir muttasil. Damir adalah ganti nama termasuk dalam jenis perkataan isim mabni. Masa kita buat dahulu kan kita ada jenis isim mu'rab, isim mabni dan isim ghairu munsharif. Damir jadi ini adalah dia dalam isim mabni. Dia adalah digunakan untuk menggantikan perkataan kata nama seperti untuk orang, untuk barang, untuk tempat, untuk binatang, untuk idea dan untuk kata keterangan. Kenapa kita gunakan ganti nama? Supaya kita tidak perlu ulangi ataupun repeat perkataan sama ada subjek ataupun objek yang kita gunakan. Jadi ayat kita menjadi lebih kemas dan cantik lah ya. Jadi tak payah nak repeat kalau macam Ahmad, dan kita kata Ahmad. Jadi kita dah boleh, kalau ni macam he ke she ke, kalau cakap Inggeris atau cakap Melayu dia, nya ke kan. Jadi kita tak payah ulangi. Jadi dia ni adalah sebab kita kenal siapa yang kita nak ganti tu, jadi dia adalah berstatus makrifah ya. Dia khusus. Terdapat 3 jenis ganti nama atau damir, iaitu yang pertamanya adalah ganti nama berpisah ataupun damir muttasil ataupun in English detached pronoun. Dan yang kedua adalah ganti nama bersambung atau damir muttasil atau attached pronoun. Yang ketiga ni, ni saya rasa ini adalah unik untuk bahasa Arab sebab tak ingatlah terdapat dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Ya. So itu ganti nama tersembunyi atau damir mustatir atau implied atau hidden pronoun. Dia tersembunyi ni selalunya dia adalah berkait rapat dengan fi'il. Dia tersembunyi dalam fi'il. Ya. Ni kita akan buat semasa kita buat fi'il nanti. So dari segi pelaku terdapat untuk damir berpisah munfasil atau berpisah ada 14 pelaku. Damir muttasil pun juga adalah 14 pelaku. Tetapi damir mustatir hanya 7 pelaku saja. Dalam fi'il tu juga dia mengikut pelaku ada 14 jenis perkataan, tapi hanya 7 saja yang terdapat damir tersembunyi. Yang lainnya adalah terdapat damir muttasil nanti. Nanti kita lihat masa kita buat fi'il ya. Sekarang kita lihat apakah damir munfasil ni. Dia adalah damir yang berdiri sendiri, yang tidak disangkutkan atau disambungkan ke mana-mana perkataan, sama ada kata nama, kata kerja atau kata sendi. Jadi dia on its own lah ya. Dia mabni seperti yang saya kata tadi, iaitu baris akhir tetap tidak berubah walau dalam apa-apa keadaan. Dia adalah jenis makrifah atau definite yang saya sebut tadi. Dia berstatus marfu'. Ini yang penting. Dia berstatus marfu' walaupun tidak diakhiri dengan damah. Sebab kadang-kadang perkataan dia memang diakhiri dengan fathah ataupun baris atas. Tapi sebab dia mabni kan, dia degil, dia tak berubah, jadi dia adalah berstatus marfu'. Sebab dia ni adalah sebagai subjek selalunya. So damir munfasil ni atau yang berpisah ni dia selalunya berkedudukan subjek dan boleh terletak di permulaan ayat atau di tengah ataupun di belakang ya. Tergantung kepada penggunaan lah. Ganti nama ni untuk bahasa Arab ni sama je dengan bahasa-bahasa lain, sama dengan bahasa kita. Dia ada orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Iaitu orang pertama, orang yang berbicara lah, pembicara. Atau dalam bahasa Arab dia panggil damir mutakallim lah.
Dan orang yang kedua dia panggil apa tu, iaitu orang yang diajak berbicara, damir muhatab. Orang yang ketiga ni ialah orang yang tak ada kat tempat lokasi lah, yang kita bicarakan. So dalam bahasa Arab ni sebab dia ada gender, jadi pelaku kedua dan pelaku ketiga ni dia memang ada untuk muzakkar dan muannas kedua-duanya. Tapi untuk pelaku pertamanya dia sama saja, walaupun lelaki atau wanita, dia perkataan dia sama saja. Mari kita lihat apa perkataannya. Kita lihat apa perkataan-perkataan. Kalau kita lihat untuk orang pertama, selalu kan kita refer orang pertama saya lah kan, ataupun kalau ramai kami ataupun kita. Kalau bahasa Inggeris I dan we. Jadi bahasa Arab ni dia pakai ana, saya, dan nahnu untuk kami atau kita. Ana ni biasalah familiar sangat kan. Banyak juga kita pun banyak dah menggunakan perkataan ana ni sebenarnya. Untuk yang kedua, orang kedua ni pelaku kedua, kalau untuk ni kamu ataupun anda, bahasa kita. Kalau bahasa Inggeris you. Tapi bahasa Arab ni sebab dia memang ada singular, ada dual dan ada plural ni. Jadi dia masih lagi konsep ni konsisten konsep dia ya. Jadi dia spesifik perkataan-perkataan dia. Kalau kita memang semua kamu atau ni kamu seorang, kamu berdua, kamu semua kamu. English pun semua you and like you both or all of you. Tapi bahasa Arab ni dia spesifik. Kalau kita tengok sini untuk kamu seorang singular anta, untuk dua orang antuma, untuk ramai antum. Itu untuk lelaki. Lepas tu untuk perempuan ada anti, dan untuk seorang, antuma untuk dua orang, antuna untuk ramai. Kalau kita lihat untuk orang ketiga juga. Kalau kita, bahasa kita dia je lah. Dia berdua ataupun mereka. Kalau English pun he, they. Lepas tu she dan they. Semua they itu. Kalau kita lihat. Tapi kalau bahasa Arab ni seperti tadi juga, dia spesifik. Kalau seorang lelaki, huwa. Dia menunjukkan dia, he. Lepas tu kalau dua, huma. Kalau ramai, hum. Itu untuk lelaki. Dan kalau untuk perempuan, seorang, hiya. Kalau untuk dua orang, huma. Dan untuk ramai, hunna. Jadi kalau tengok perkataan ni semua, kalau kita bilang ni memang semuanya ada 14 pelaku. Jadi semuanya berbeza. Tapi kalau kita lihat bahasa kita, kita ada saya, kami, kamu. Lepas tu dia. Dan mereka. Jadi maknanya 5 jenis saja perkataan. Jenis perkataan maksud saya ya. Dan English pun ada I, we, you, and then lepas tu he, and then they, and then she. Juga tak banyak. Juga about 6 kan. Tapi Arab ni semua dia berbeza. Jadi dia memang spesifik. Untuk memudahkan mengingati ni sebab dia banyak kan perkataan 14. Jadi selalunya kita stack dia ikut kegunaan dia sebab dia ni berkait rapat dengan fi'il atau kata kerja ya. Sebab bila kita membuat kata kerja selalunya asas untuk kata kerja adalah huwa ni, iaitu seorang lelaki, pelaku lelaki yang ketiga ni, pelaku ketiga. So di sini dia jadi dia kita dahulukan dia lah ikut susunannya. Jadi kalau kita stack dia begini atau susun ikut sini, dia adalah huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Untuk mengingati ni sebenarnya untuk memudahkan ya, kita boleh menggunakan tangan. Sebab kalau kita lihat jari jemari kita ni, ruas-ruas ni boleh digunakan untuk mewakili setiap damir. Kalau kita tengok sini kelingking ni, huwa huma hum, hiya huma hunna kan. Dan anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi kalau kita tengok pada jari kita ni sendiri, kalau kita lihat kita buat huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya singular. Huwa, and then hiya, and then anta, and then anti, and then ana. Semua singular. Lepas tu sini semuanya dua. Sini apa tu huma lelaki, huma perempuan, and then antuma lelaki, antuma perempuan. Yang pelaku pertama memang tak ada lah. Apa tu dua ya. And then lepas tu kita tengok sini semua plural. Sini hum lelaki, and then hunna perempuan, and then sini apa tu antum, and then antunna. Dan di sini semua nahnu. Jadi sini semuanya plural. Lepas tu kalau kita tengok sini semuanya lelaki, sini semuanya wanita, sini lelaki balik, sini wanita balik. Ya. Jadi kalau kita nak lebih mudah mengingati lagi kalau kita buat begini macam pistol ni. So ni kalau kita tunjuk orang kan, kita tunjuk orang, jari penunjuk kita tunjuk orang depan kita. So maknanya orang depan kita pelaku kedua.
And then sini jari yang ni dia menunjukkan, kita selalu kata, kita tunjuk orang ada jari yang menunjuk kita. Jadi ini ana nahnu, ni kita sendiri ya, pelaku pertama. Lepas tu sini yang dua, ada lelaki dan wanita yang pelaku kedua. Lepas tu di sini pelaku yang tak ada depan kita, maknanya huwa huma hum ni, hiya huma hunna. Jadi lelaki dan juga wanita. Jadi saya harap ni akan membantu kita mengingati ya. Sekarang mari kita lihat contoh ayat Quran, bagaimana ganti nama ni bentuknya dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Kita tengok pertama mengenai orang pertama mutakallim ni lah. Kita ada ayat ni, qala ana yusufu wa hadza akhi. Ni berkata, Nabi Yusuf kata, saya ataupun aku Yusuf dan ini adikku Bunyamin ya. So di sini ana refer kepada Nabi Yusuf. Satu lagi ayat, waqul inni ana nazirum mubin. Ini Rasulullah katakanlah Rasulullah Muhammad, sesungguhnya saya nazir, pemberi peringatan yang nyata, mubin ya. Satu lagi ayat, qalat ya wailata alidu wa ana ajuz. So ni Siti Sarah dia berkata, ia isteri Nabi Ibrahim, berkata sungguh ajaib, adakah mungkin aku melahirkan anak padahal aku sudah tua. Jadi kalau kita lihat ganti nama ana ni untuk lelaki dan untuk wanita ya, dia sama. Dia untuk tadi saya katakan untuk pelaku pertama dia tak ada jantina atau gender. Jadi dia sama. Ni untuk Yusuf, untuk Nabi Muhammad dan untuk Siti Sarah. Untuk perkataan nahnu ni, kita lihat nahnu di sini merujuk pada malaikat ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ini malaikat refer pada diri dia nahnu. Lagi satu, anak Nabi Yaqub pun berkata wa nahnu lahu muslimun. Bila dijanji dengan bapa dia, dan kami hanya berserah diri kepadanya ya. Untuk pembesar Balqis ni pun dia berkata, qalu nahnu ulu quwatin wa ulu ba'sin syadid. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani. Dalam Quran kita juga lihat Allah selalu rujuk pada dirinya ana ataupun nahnu. Kalau ana kita lihat ayat ni, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. So sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Ini masa dia memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa ya. So dia berkata diri pada anallah ya. Lepas tu inna nahnu nuhyil wa numitu wa ilaina nal masir. Ni dia kata pada diri dia nahnu. Sesungguhnya kami menghidupkan dan kami mematikan dan kepada kami sahaja tempat kembali. Lagi satu ayat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. So nahnu di sini Allah refer pada diri dia jamak, tapi bukanlah maknanya dia ramai. Allah tu still Maha Esa ya dia. Jadi tapi untuk menunjukkan keagungan Allah, itu yang dia refer diri dia kepada nahnu. Lepas tu kalau kita tengok fi'il dia pun, kata kerja pun dia akan gunakan yang jamak ni. Macam nuhyi wa numitu. So makna pun dia kami menghidupkan, kami mematikan ni. Kami menghidupkan, kami mematikan ya. Kalau kita lihat juga lagi satu, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini anta ya untuk orang kedua muhatab yang ada depan kita. So di sini malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. So malaikat bercakap dengan Allah, so dia refer rujuk Allah sebagai anta, kamu ya. Kita tengok contoh lain. Qalu a anta fa'alta haza bi alihatina ya Ibrahim. So Nabi ni kata, mereka bertanya, engkaukah yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim. Ni kaum dia lah bila dia menghancurkan berhala-berhala ya. So ni anta ni refer kepada, rujuk pada Nabi Ibrahim.
Ni selalu kita berdoa juga. Sebab kita berdoa sebenarnya kita bercakap dengan Allah. Jadi sebab kalau kita lihat ayat-ayat doa banyak menggunakan anta juga ni. So di sini fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni maka dia Nabi Yunus berdoa ni dalam masa dia dalam perut ikan ni. Berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan yang zalim. Ini lagi satu doa kita selalu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. So bila dalam kita berdoa anta, kita gunakan perkataan anta ni. So to refer kepada Allah. Sekarang kita lihat contoh orang kedua untuk antuma. Di ayatina antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Apa tu, berangkatlah dengan membawa ayat-ayat keterangan kami, kamu berdua, dan sesiapa yang mengikuti kamu berdua adalah orang-orang yang menang. Di sini adalah Nabi Musa dan adiknya Harun. Kita lihat contoh lain. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu semua mengetahui. Ini untuk antum, untuk plural lah ya. So ini adalah perintah kepada Bani Israel ya. Satu lagi ayat kita tengok ini untuk perintah Nabi Muhammad ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepada kamu iaitu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Ini antum. Dua ayat untuk antum, untuk plural ramai ya, lelaki. Sekarang kita berpindah kepada untuk orang ketiga atau yang ghaib ni ya. So kita perkataan huwa dulu yang singular. So ayat ni huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. So dialah iaitu Allah yang menciptakan untuk kamu segala yang ada di bumi. So huwa untuk Allah. So lagi satu ayat wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Ini adalah huwa pada Nabi Harun ya. Ini lagi satu. Wa may ya'mal minas salihati wa huwal mu'minun fala yakhafu zulman. So dan barang siapa melakukan kebaikan sedang dia beriman, maka dia tidak bimbang akan perbuatan zalim terhadapnya. Ini ialah untuk seorang mukmin. Huwa ni mukminun ni huwa. Kita lihat juga perkataan huwa ni merujuk kepada bukan orang. Di sini untuk Al-Quran. Bal huwa ayatum bayinatum fi suduril lazi na'utul ilm. Bahkan dia, iaitu Al-Quran, adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Lagi satu, dia menunjukkan benda. Qalat ka'annahu huwa. Dia, atau Balqis ni, sebab ada qalat sini ya. Berkata seakan-akan itulah dia, itu singgasana. Jadi huwa ni adalah singgasana, jadi menunjukkan benda. Ni pula kita tengok zalika wal fauzul azim. Yang demikian itu iaitu balasan adalah kejayaan yang besar. Jadi di sini huwa ni rujuk kepada idea iaitu balasan ya. Sekarang kita lihat untuk huma. Wahuma yastaghisanillah. So, kita tengok keduanya merayu memohon pertolongan Allah. Lagi satu ayat. Ishuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Semasa mereka berlindung di dalam gua ketika dia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini adalah dua orang lelaki iaitu Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar.
Kita tengok contoh hum menunjukkan orang-orang lelaki jamak ni. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan disediakan baginya pahala yang terbaik iaitu syurga dan tambahannya iaitu nikmat melihat Allah dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak dalam kehinaan. Mereka lah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Hum, ya, mereka kekal di dalamnya. Lepas tu kita tengok satu lagi ayat. Kita tengok wallazina kasabus sayyiati jazaa'us sayyi'atin bimisliha wa tarhaquhum zillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan akan mendapat balasan kejahatan setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tiada bagi mereka pelindung dari seksa Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi beberapa bahagian malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kita lihat dalam Al-Quran selalunya dia match yang orang Islam dia akan mendapat apa yang dia amalannya dia akan mendapat syurga. Dan orang-orang yang mungkar, yang kafir ni dia akan memasuki neraka dan mereka juga kekal di dalamnya. Jadi kita tengok hum ni untuk orang-orang lelaki jamak ya. Tapi kita juga kena faham dalam ayat Al-Quran ni bila perintah untuk orang lelaki ni sebenarnya dia juga meliputi untuk orang-orang muslimah ya, muslimah. Jadi kita tak boleh nak kata hum ni hanya untuk jatuh hanya hukum ni kepada orang lelaki. Jadi kesemuanya ya. Satu lagi contoh untuk hum ni wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ni dan orang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu serta mereka yakin akan adanya hari akhirat. Ni untuk orang-orang lelaki hum lah ya. Ni kita tengok hum untuk benda iaitu di sini untuk berhala. Kita tengok ni wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. So kita tengok dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, bahkan merekalah yang diciptakan. Itu merupakan hum ni adalah berhala. Lihat contoh hiya, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf pula berkata dialah yang memujukku berkendakkan diriku. Hiya di sini adalah untuk orang perempuan, seorang wanita. Ini kita tengok hiya untuk negeri. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya hawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melalui sebuah negeri yang ia telah runtuh segala bangunannya. Orang itu berkata bagaimana Allah akan menghidupkan ia setelah hancur. So yang di sini adalah qaryatin ni ya, untuk ni adalah muannas kan. Ni menunjuk ada tamarutah. Begitu juga sini dia menunjukkan kalimah juga menggunakan hiya. So kalimah ni muannas ada tamarutah so jadi hiya ni. Wa kalimatullahi hiya ulya. Dan kalimah Allah ia adalah yang tertinggi. Satu lagi contoh ayat hiya ni menunjukkan idea ya. Sini in hiya illa hayatuna dunya. So tiadalah ia kehidupan yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Hiya ni merujuk kepada hidup ya. Lagi satu hiya di sini merujuk kepada syurga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga ia tempat kediamannya. Ya syurga. Dalam ayat ini kita tengok hiya ni adalah untuk neraka ya. Iza ulqu fiha sami'u laha syahikan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Ia di sini ialah neraka tu ya yang menggelegak. Sekarang kita lihat ayat yang perkataan hunna ni ya. Iaitu jamak ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna.
Mereka atau isteri-isteri kamu adalah sebagai pakaian bagimu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. So hunna ni merujuk kepada isteri-isteri tadi mereka, ya, orang perempuan. So ayat lain kita tengok di sini ayat ni menunjukkan anak-anak perempuan pula. Ni Nabi Lut lah berkata ni, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum. Nabi Lut berkata, wahai kaumku, inilah anak-anak perempuanku, mereka lebih suci bagi kamu, itu untuk dikahwini, ya. Di sini kita tengok pula lagi satu ayat perkataan hunna, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepadamu Muhammad kitab, di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, iaitu ia ibu isi Al-Quran, dan yang lain ayat mutasyabihat. Hunna ni adalah refer kepada ayatun muhkamatun ni, ya. Sekarang kita beralih kepada ganti nama bersambung atau damir muttasil. Kita lihat apakah damir muttasil itu yang bersambung ni, itu selalu dia bersambunglah kepada kata nama, kata kerja atau kata sendi. Jadi dia berbeza dengan damir munfasil tadi yang berdiri, yang berpisah tadi, dia boleh berdiri sendiri, tapi dia ni tak boleh. Dia memang kena ada, inilah bersambung dengan perkataan lain. So dia boleh berkedudukan mansub atau majrur. Yang munfasil tadi dia adalah marfu' kan. Sini tak. Dia sebaliknya lah. So dia ganti nama ini juga menunjukkan milik. Dia juga seperti ganti nama munfasil atau yang berpisah tadi, dia juga mempunyai 3 pelaku, iaitu orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Dia sama jugalah konsep dia. Orang pertama mutakallim, damir mutakallim ni dia tak ada jantina, tapi yang damir muhattab ni yang dia ajak berbicara ni, orang kedua, dia adalah ada muzakkar dan muannas. Itu juga dengan pelaku ketiga atau damir ghaib, dia ada muzakkar dan muannas juga. Sekarang mari kita lihat perkataan mengenai damir mutasil atau damir bersambung ni. Kalau untuk orang pertama, ya, orang pertama tadi kalau munfasil, ana dan nahnu kan, saya dan kami. Tapi kalau untuk yang bersambung ni, untuk ana saja ada 5. Dia ya, ni, dan baris bawah juga. Itu saya atau I atau me. And then nahnu dia atau untuk kami atau kita atau we us, dia na saja kat belakang, na saja, sebab dia bersambungkan dengan perkataan lain nanti. Jadi kita akan lihat jugalah bagaimana dia ni. Dan untuk yang kedua ni, untuk yang kedua, orang kedua, pelaku kedua, kita tengok ni tadi anta untuk lelaki kan, anta, antuma, antum. Untuk anta jadi ka, itu kamu atau itu anda atau you. Dan antuma, kuma, kamu berdua, you both. Antum, kum, kamu semua atau all of you. Dan kalau untuk wanita, dia ada anti tadi, anti, antuma, antuna, so anti jadi ki. Jadi ka lelaki, ki wanita. So kamu, anda atau you, apa tu perempuan. And then antuma, kuma, sama. Ya, dengan lelaki tadi sama. Ni kalau kita nak lihat sama ada dia refer kepada wanita atau lelaki, kita lihatlah subjek yang lain ataupun apa tu kata kerja, fi'il. Dia akan berlainan. Ya. Jadi kita akan dapat kenal pasti juga. Nanti bila kita lihat contoh-contoh ayat, kita dapat lihat. And then antuna, kunna. Kum tadi untuk lelaki, kunna untuk kamu semua atau wanita. Sebenarnya kalau kita lihat ni, kum ni kita memang biasa selalu dah ni kan, kita gunakan. Kita bila beri salam kan, Assalamualaikum. Kan kum itu adalah menunjukkan kita beri salam pada ramai. Tapi kalau kita beri salam pada Rasulullah, kalau kita pergi ke Mekah kan, kita kata Assalamualaika ya Rasulullah. Nasyid pun kadang-kadang ada kebacakan Assalamualaika ya Habiballah. So kita tengok sini apa tukar ni, menunjukkan kamu seorang. Jadi kita dah biasa juga. Dan ki ni pun kita ada kan, kalau kita menziarahi sahabat kita wanita misalnya yang sakit, kita kata syafakillah, kan ki wanita. Tapi kalau lelaki kita kata syafakallah, kan. Jadi kita dah familiar jugalah menggunakan perkataan ni. Untuk pelaku ketiga, tadi kan kita ada huwa tadi kan, huwa, huma, hum. Huwa ni jadi hu.
ataupun dia akan jadi he juga. Dan di sini ada juga yang bawah ni, baris bawah ni nanti kita akan, dia ada rule lain juga. Tapi di sini saya nak terangkan huwa ni dia ada dua, hu dan he, untuk dia atau he atau him. Dan huma dia ada huma juga, hima, tinggal lagi dia bersambung lah. Yang ni dia berdiri sendiri. Dan home dia home dan him juga. Dan hiya dia untuk wanita jadi ha. Dan huma jadi huma dan hima, dia sama ya, sama dengan lelaki ni juga. Dan hunna dia hunna dan hinna. Jadi di sini juga kalau kita lihat perkataan hu dan ha ni pun kan, kita selalu kalau kita dengar kematian kan, kita baca doa kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau wanita kita kata Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau kita pergi ke Mekah kita, ataupun kita selalu di Mekah lah ya, kita sembahyang jenazah ramai kan, kita baca Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Jadi itu menunjukkan penggunaan ganti nama atau pronoun ni untuk pelaku-pelaku ataupun orang-orang yang kita maksudkan. Jadi berbeza ya. Jadi kalau kita tengok di sini memanglah dia banyak perkataannya dan dia spesifik. Tapi kalau kita tengok bahasa kita, kita banyak saya, kami, lepas tu kamu sama ya. Lepas tu dia dan mereka. Jadi kalau kita kira ni macam tadi jugalah, dia hanya 5. Dan kalau English pun ada I and me, and then we, us. And then lepas tu you. Lepas tu sini him, both, they, and then him, and then they, and then she, and then they. Jadi even in English pun memang tak banyaklah perkataan tak sespesifik macam Arab ni. Jadi Arab ni dia memang sebab nanti ni amat penting ya, damir ni, sebab dia yang akan juga beri pengaruh yang besar semasa fi'il atau kata kerja, transformasi kata kerja ya. Dia juga kalau kita susun seperti tadilah, sebab kita susun ikut huwa huma hum kan. Jadi sini hu, huma, hum, waha, huma, dan hunna. Sama. Dan ni ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Dan ni ya ni, yi, ni, yi, ni. Dan juga baris bawah ni. Dan na. Ya. Untuk damir mutasil ni, untuk mengingatinya seperti tadi jugalah ya, lebih mudah kita gunakan tangan. Sebab sini kita lihat juga jari-jari kita boleh di tempat yang sama. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat sini hu, huma, hum, ha, huma, hunna, and then kita ada ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, and then ya, ye, na, ni, e. Dia 5 sini ya. Lepas tu na. Jadi tempat yang sama boleh digunakan untuk mengingati damir. Jadi kalau kita lihat memang amazing kan, Allah menjadikan tapak tangan kita ni kita boleh gunakan untuk mengingati damir ni. Lagi satu kalau kita lihat ni sekarang kita macam mana perkataan damir disambungkan kepada perkataan isim. Di sini sebab saya kata tadi dia tak boleh berdiri sendiri. So dia umpamanya kalau sini saya ada perkataan kitabun, maknanya buku ya. So kalau dia nak bersambung, macam mana kita nak kata kitabnya, kitab saya, kitab mereka, kitab. So kalau kita lihat sini kitabuhu untuk kitabnya lelaki, dan kitabuhuma untuk kitab dia berdua lelaki, dan kitabuhum untuk kitab mereka lelaki, ramai ya, jamak ni. Dan kitabuha untuk seorang wanita, kitabuha kitabnya iaitu perempuan. Dan kitabuhuma untuk wanita 2 orang, kitab bagi 2 orang wanita. Dan kitabuhunna ni kalau ramai wanita ni tadi ya. Dan kitabuka ni menunjukkan kitab kamu. Saya nak kata kitab kamu ya, kitabuka. Dan kitabukuma kata kitab kamu berdua lelaki. Kitabukum atau kitab kamu semua lelaki. Atau kitabuki kalau untuk wanita ya, seorang wanita. Dan kitabukuma kalau kitab kamu berdua perempuan. Dan kitabukunna untuk kamu semua perempuan ya. Dan kalau kita nak kata kitab saya jadi kitabi, atau kalau kita nak kata kitab kami kitabuna. Ya, jadi kita lihat perkataan tadi kan, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, and then na. Jadi dia bersambung di sini. Lagi satu, kalau kitabun ni kalau kita tengok kan dia ada tanwin. Tapi bila dia nak bersambung ni tanwin dia gugur satu. Jadi kitabu saja.
Tapi lagi satu, perkataan ni tak semestinya dia baris hadapan. Ini dia terpulang balik kepada peraturan isim dahulu. Kalau dia marfu' tu maknanya dia untuk sebagai pelaku, dan dia boleh kitabah juga kalau dia sebagai objek, ataupun kalau ada harfu jar depan dia jadi kitabi. Itu terpulang balik. Nanti kita akan lihat apa tu example saya akan tunjukkan juga mengenai ini. Ya. Seperti itu juga kalau saya ada perkataan baitun, satu lagi perkataan maknanya rumah. Sama juga kalau nak kata rumahnya lelaki. Jadi baituhu. Jadi baitun jadi baituhu. Lepas tu baituhuma dua orang, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Dan baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Ya. So yang bila saya je, untuk saya ni je jadi dah baris bawah. Kitabi dengan baiti. Yang lain tu semua ikut. Ya. Ni kalau saya ada perkataan Rabbu. Begitu jugalah Tuhan. Rabbuhu. Tuhannya lelaki. Rabbuhuma untuk dua. Rabbuhum, Rabbuha, Rabbuhuma, Rabbuhunna. Dan Rabbuka, Rabbukuma, Rabbukum, Rabbuki, Rabbukuma, Rabbukunna, Rabbi, Rabbuna. Rabbi ni kan kita selalu familiar. Bila kita doa kan kita selalu Rabbi, Allah Tuhanku. Rabbuna, Tuhan kami. Ni kalau kita jamak ramai-ramai berdoa family kan, kita pakai Rabbuna, Rabbana kan, atau Rabbina. Itu bergantunglah pada apa yang ada di depannya. Saya kata tadi terpulang kepada peraturan isim. Sekarang kita tengok contoh perkataan ayat-ayat dalam Quran. So kalau kita tengok isqala lahu rabbuhu aslim. Apa tu, ketika Tuhannya berfirman kepadanya iaitu Ibrahim, berserah dirilah. So rabbuhu. Ini kita tunjuk rabbuhuma. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Serta Tuhan mereka berdua menyeru mereka berdua, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu? Ini Adam dan Hawa lah ni. Dia dua orang. Ni kita tengok ni untuk hum. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka. Rabbuhum. Ini saya nak tunjukkan dia berbeza baris tadi ni. Kita boleh tengok boleh di sini. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka, menguasai atas mereka. Ya. Dan kalau kita tengok ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Dah jadi Rabbi sebab ada harfu jar di sini. So mereka itulah orang-orang yang dilimpahi dengan berbagai kebaikan dari Tuhan mereka. Jadi di sini kita tengok tadi saya sebut apa tu perkataan isim atau apa-apa pun perkataan yang nak bersambung dengan damir ni. Dia punya apa tu baris ni dia bergantung kepada undang-undang isim atau perkataan lain lah. Kalau ni dia Rabbu ni sebab dia adalah sebagai subjek di sini. Dan Rabbahum ni dia adalah sebagai objek. Di sini sebab dia ada harfu jar lah. Ni kan konsep ni kita memang dah familiar masa kita buat isim dulu kan. Dia sama je. Kita untuk ayat ni kita tengok contoh zalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmi. Ni kita tengok yang demikian kerana Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim. Rabbuka Tuhanmu. Ni kita tengok rabbukuma wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihis syajarah. Dan dia syaitan berkata tiadalah Tuhan kamu berdua melarang kamu daripada menghampiri pokok ini. Dia memujuk Adam dan Hawa lah ni. Ini kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Tuhan kamu rabbukum telah menetapkan bagi dirinya untuk memberi rahmat. Sekarang kita lihat example lagi satu. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka dia Maryam yang dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan yang baik. Saya satu ayat lagi satu. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. So kita tengok sini mereka berkata seperti itulah Tuhanmu telah berfirman, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.
Jadi kita tengok ni dua-dua adalah untuk wanita. Ini adalah Rabbuha untuk wanita pelaku ketiga. Ini Rabbuki, ki ni tadi kan untuk pelaku kedua. Ya. Ni kita tengok contoh Rabbi. Zalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhanku, kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya lah aku rujuk kembali. Rabbana, kita tengok ni, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ni familiar sangat kan doa ni, Rabbana. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka. Rabbana, Rabbi dan Rabbana. Saya kata tadi memang ni banyak sekali kita gunakan dalam doa-doa kita, ya. Sekarang kita tengok ayat perkataan baitun, jadi baiti sini. Wa man yahruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhu hul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Dan sesiapa keluar dari rumahnya, baitihi, dengan tujuan berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah. Ni kita tengok lagi satu, baitiha. Wara'awadat hullati wa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk berkendakkannya. So kalau kita tengok baitihi ni lelaki, ya. Dan baitiha ni wanita. Ni kita tengok baiti, watahhir baitiya lit-taifi nawal qaimi nawar ruk'is sujud. Dan bersihkanlah rumahku, Kaabah ini, bagi orang yang tawaf dan orang yang berdiri dan yang rukuk serta yang sujud. Yang Allah perintahkan Nabi Ibrahim lah. So baiti ni baitullah lah, rumahku. Allah kata rumahku baitullah tu. Kita tengok baiti ka. Ni kama ahrajaka rabbuka min baitika bil haq. Sebagaimana Tuhanmu, wahai Muhammad, mengeluarkanmu dari rumahmu untuk pergi berperang dengan kebenaran. Baitika, tengok dia cara dia bersambung. Ni baiti sebab ada min. Sebab baiti tadi. Ni, ya. Ni saya nak tunjukkan. Baiti ni adalah singular. Tapi sini buyutikum, nak tunjukkan banyak rumah ni, kum untuk orang ramai. Ya. So kita tengok memang dia konsisten lah. Ni singular dengan singular dan plural dengan plural. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu. So, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehinggalah kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam. Cantik ayat ni kan. Akhlak orang Islam, kena beri salam pergi sampai rumah. So buyutikum dengan baitika. Satu lagi ayat sini, wali buyutihim abwaban, so apa tu, dan untuk rumah-rumah mereka pintu-pintu dari perak. Ini buyutihim, juga menunjukkan dia plural ni, ya. Ini adalah jamak taksir ni lah, ya. Ini lagi satu, kunna, nak menunjukkan yang wanita ni. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah, amalkanlah apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah Al-Quran dan hikmah pengetahuan. Ni buyutihinna. Tadi kunna, ni hinna. Kita tengok ni dua-dua untuk wanita. Ni apa, jamak wanita, ni pun jamak wanita. Jamak wanita kedua, pelaku kedua. Ni pelaku ketiga. So kita tengok la tuhrijuhunna min buyutihinna. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah kediaman mereka. Dan nak tunjuk apa tu, kami ni, rumah-rumah kami, buyutana. Yaquluna inna buyutana aurah. So mereka berkata sesungguhnya rumah-rumah kami memerlukan perlindungan. Jadi kita lihat apa tu konsistensi dalam bahasa Arab ni. Kalau dia apa tu plural, dia pun gunakan apa tu ganti nama plural juga, ya.
Sekarang kita beralih pada apabila damir mutasil ni bersambung dengan zaraf. So perkataan katalah saya ambil indah ni maknanya di sisi. So kalau kita nak sambungkan dia jadi indahu, apa tu di sisinya. Dan indahuma di sisi dia berdua. Lelaki lah. Indahum di sisi mereka lelaki. Dan kalau wanita indaha di sisinya perempuan. Dan indahuma dia apa tu di sisi dia berdua perempuan. Indahunna di sisi mereka perempuan semuanya. Lepas tu indaka di sisi betul kamu lelaki, dan indakuma di sisi kamu berdua lelaki, dan indakum di sisi kamu semua lelaki, dan indaki di sisi kamu perempuan, indakuma di sisi kamu berdua perempuan, dan indakunna di sisi kamu semua perempuan. Dan kalau wanita apa tu saya indi, so saya di sisi saya, dan indana di sisi kami. Jadi kalau tengok masih sama, konsisten yang tadi sama. Begitu juga kalau saya ambil perkataan ma'a, lagi satu zaraf. Jadi ma'ahu, ma'ahuma, ma'ahum, ma'aha, ma'ahuma, ma'ahunna. Ini ma'aka, ma'akuma, ma'akum, ma'aki, ma'akuma, ma'akunna, ma'i, ma'ana. Itu untuk ma'a. So kalau kita lihat untuk baina, antara maknanya antara. So bainahu, bainahuma, bainahum, bainaha, bainahuma, bainahunna, dan bainaka, bainakuma, bainakum, bainaki, bainakuma, bainakunna, baini, bainana. So kalau kita tengok dia dah ni semua sama. Bawah i kan. Ni balik bawah. Lepas tu dah jadi ni bainana, ni ma'ana, indana. Senang kan? Ini perkataan indahu. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala haza min fadli rabbi liyabluwani. Maka ketika dia Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, indahu, berkatalah dia, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku. Nya tu Nabi Sulaiman, that's what maknanya dia. Lepas tu indah ni perempuan pula. Kita tengok kullama dakhala alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemuinya Maryam di mihrab, dia dapati rezeki, itu buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Ni sini Maryam lah. So dia wanita jadi ni sini Hud sebab Nabi Sulaiman lelaki. Yang kita tengok sini kullau anna indi ma tastajilu nabi. Katakanlah kalaulah ada padaku kuasa menurunkan azab seksa yang kamu minta, disegerakan kedatangannya itu. Indi di sisiku, padaku. Contoh ayat kita indaka ni. Qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indaka. Mereka berkata, wahai Musa, pohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Satu lagi, indakum, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Wa ataina ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatam min indina wa zikra lil abidin. Dan kami kurniakan kepadanya keluarganya dengan seganda lagi ramainya sebagai satu rahmat dari sisi kami dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami. Di sini kita tengok indaka, indakum, indana, indina. Satu lagi contoh. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Dia ingin kalau ada jarak yang jauh di antara dia dan di antaranya hari itu, hari pembalasan ni. Nilai satu. Qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mauj. Dia Nabi Nuh berkata, tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan ombak itu pun memisahkan antara keduanya. Keduanya ni Nabi Nuh dengan anak dia lah ni. So dia bercakap dengan anak dia. Ni wa ma halaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila.
Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Di sini saya nak tunjukkan bainahuma ni. Huma ni adalah langit, antara langit dan bumi. So dia ni adalah mu'annas. Ni huma mu'annas ya. Sebab sama ni, langit dan bumi ni adalah mu'annas kan. Ingat masa kita buat apa tu isim mu'annas kan. Perkara-perkara yang dianggap mu'annas adalah langit dan bumi ni. Tapi sini bainahuma ni, huma ni adalah untuk muzakkar. Sebab ni adalah antara Nabi Nuh. Huma ni refer pada Nabi Nuh dan anak dia. So dua-dua adalah lelaki ya. Satu lagi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan bumi seperti itu, perintah Allah berlaku terus-menerus di antara mereka. Wa in hakamta fa'ahkum bainahum bil qist. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Ini perintah ya. Sekarang kita lihat pula bila damir muttasil bersambung dengan harfu jar ni. So kalau saya ada perkataan an ya, maknanya dari. So seperti yang tadi juga, so dia anhu bila apa itu darinya lelaki. Dan anhuma dari dia dua lelaki juga. Dan anhum dari mereka itu lelaki juga. So anhu, anhuma, anhum, anha, anhuma, anhunna. Anka, ankuma, ankum, anki, ankuma, ankunna, anni, anna. Jadi macam-macam mana pun kalau ada min pun minhu, minhuma sama juga ya. Jadi apa tu dia punya ni senang sebenarnya kalau kita tahu sistem dia ni. Lagi satu yang saya nak tunjukkan ni. Yang saya kata tadi ada juga apa tu harfun jar ni, dia juga akan membaris bawahkan 4 harfun jar ni saja. Ia akan membaris bawahkan 4 ganti nama. Hu, huma, hum, hunna ni. Harfun jar dia ada ala, ila, bi, fi. So jadi bawah. Jadi macam ala jadi alaihi, alaihima, alaihim, alaihinna. Kalau ila pun ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaihinna. Bi pun bihi, bihima, bihim, bihinna. Fi pun fihi, fihima, fihim, fihidna. Hanya 4 ni sajalah 4 harfu jar dan 4 apa tu ganti nama atau damir ni yang bertukar apabila bertemu dengan harfu jar ni ya. Tapi kadang-kadang ada juga kita lihat baris jadi bawah ke apa benda apa tu bertukar-tukar ni. Kadang-kadang bukan disebabkan ni tapi kadang-kadang adalah sebab penulisan atau kefasihan bacaan. Itu pun ada juga tapi itu bukan undang-undang nahwu lah. Ni kalau saya tunjukkan lagi satu example saya kalau ala, alai ke atas. Jadi ala jadi alaihi, alaihima yang tadi ala, alai ni kan ala tadi dia baris bawahkan. So contoh dia alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna. Alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Ni kan anni tadi semua apa tu jadi ni tapi kalau dia sini jadi alayya di baris atas untuk saya juga ni apa tu maknanya ke atas saya lah alayya so tadi semua kan anhu, hu, huma, hum tapi sini hi, hima, him. Lagi satu saya nak share perkataan apa tu harfu jar li ni. Kalau dia bersambung dengan damir, dia jadi li, dia jadi la. Jadi umpamanya ni lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Ni laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Ya. Kita tengok contoh perkataan ayat anhum ni. Radiyallahu anhum wa radu an zalikal fawzul azim. Allah reda dengan mereka dan mereka pula reda dengan dia. Itulah kejayaan yang amat besar. Yang kita tengok anhuma ni fahanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. So lalu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing, Nabi Nuh dan Lut. Maka suami mereka tidak dapat menghindarkan dari mereka berdua azab Allah sedikit pun. Ni huma ni itu apa tu isteri. Siapa tu isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut lah ni ya. So mu'annas tu, huma mu'annas juga tu So kalau tengok sini yuridullahu an
yukhaffifa ankum wa hulikal insanu dha'ifa. So Allah sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu jadikan berkeadaan lemah. Ni anni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad du'ai iza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku Allah sentiasa dekat kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. So anni ni Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. So anna ni doa juga selalu juga baca doa ni, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah bagi kami serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Kalau kita tengok contoh minha ni, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au misliha. Apa saja ayat keterangan yang kami mansuhkan atau yang kami tinggalkan atau tangguhkan, kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Ha di sini adalah merujuk kepada ayatin. Itu dia tengok kalau ini adalah muannas sebab ada tamar butah di sini. Kita tengok min hunna. Summa ja'al ala kulli jabalin min hunna juz'a. Kemudian letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Nya di sini hunna ni adalah 4 ekor burung yang dicincang Nabi Ibrahim kerana dia nak melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ini lagi satu kunna ni. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Sini kunna itu adalah juga muannas untuk pelaku kedua, sebab ini adalah perintah ataupun nasihat Allah kepada isteri-isteri Rasulullah ya. Jadi kita tengok tiga-tiga ayat ini adalah muannas, ha, hunna dan kunna. Kalau kita tengok ayat alaihi, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesembunyi kepadanya sesuatu pun yang ada di bumi dan juga di langit. Ini kalau kita tengok alaihima, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka jika kamu takut bahawa keduanya tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidak ada dosa ke atas keduanya mengenai bayaran, iaitu tebus talak yang diberikan oleh isteri untuk menebuskan dirinya. Satu alaihim, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatih. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan rahmatnya kepada orang yang beriman setelah dia mengutuskan di kalangan mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini kita tengok lahu, contoh lahu. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahawa sesungguhnya Allah baginya kekuasaan langit dan bumi? Ini kita tengok lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau menengking menyergah mereka, iaitu ibu bapa, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ini falahum lahum man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka. Sekarang kita tengok contoh laka. Wa iskultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang. Kaum dia lah ni sibuk nak tengok Allah. Satu ayat, wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma.
Dan kami akan berikan kepada kamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka tidak dapat mencapai kepada kamu berdua. Ini Nabi Harun dan juga Nabi Musa lah ni. Nilai satu, qala ya Maryamu anna laki haza. Ini pasal wanita, Maryam jadi laki lah, ki sini kan. So dia bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini? Ini Nabi Zakaria lah tanya. Ini kita familiar sangat. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dan li. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Sekarang kita beralih pula pada perkataan yang bersambung dengan fi'il. Damir bersambung dengan fi'il. So kalau kita ada, saya ada perkataan khalaqa. Ini fi'il, insyaAllah kita akan buat sesi akan datang. Tapi untuk completekan damir ni, jadi saya tunjukkan jugalah. Jadi dia sama juga macam bila bersambung dengan isim, bersambung dengan harfu jar ke kan. Tinggal perkataan dia je lah berbeza. Di sini sebab dia adalah fi'il, jadi halaqahu, nak kata halaqah ni makna mencipta. So menciptanya lelaki, halaqahu. Dan kalau nak kata mencipta dua lelaki, halaqahuma. Dan halaqakum, mencipta mereka. Dan halaqaha, menciptanya itu perempuan. Dan halaqahuma, untuk mencipta dua orang perempuan. Dan halaqahunna, mencipta ramai, mencipta, dia mencipta ni. Halaqah ni dah ada dia dalam ni, dia mencipta ramai. Dan halaqaka, dia mencipta kamu. Dan halaqakuma, dia mencipta kamu berdua. Dan halaqakum, dia mencipta kamu ramai-ramai. Halaqaki, dia mencipta kamu seorang wanita. Halaqakuma, dia mencipta kamu dua orang perempuan. Halaqakunna, dia mencipta kamu ramai perempuan ni. Halaqakani, menciptakan saya, mencipta aku, dia menciptakan saya. Dan halaqana, dia menciptakan kami. Ni banyak ya, apa tu dalam ayat dalam Al-Quran banyak. Begitu juga kalau perkataan ja'ala, lagi satu ayat, apa tu perkataan menjadi. So sama juga, dia ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahum, ja'alaha, ja'alahuma, ja'alahunna. Dan ja'alaka, ja'alakuma, ja'alakum, ja'alaki, ja'alakuma, ja'alakunna. Dan ja'alani, ja'alana. Ya. So sama, kalau kita tengok masih konsisten. So dia senang je, dia bersambung. Perkataan apa-apa perkataan yang kita ada, kita sambungkan je dengan ganti nama orang yang kita maksudkan. Kalau perkataan ada ja'a, maknanya datang. Ja'ahu, ja'ahuma, ja'ahum, ja'aha, ja'ahuma, ja'ahunna, ja'aka, ja'akuma, ja'akum, ja'aki, ja'akuma, ja'akunna, ja'ani, ja'ana. Jadi sama kan? Saya harap banyak dah apa tu example yang saya tunjukkan. Saya harap nampak jelas. Kita tengok apa tu contoh halaqahu min turabin. So, ni dia Allah telah menciptakannya itu Adam dari tanah. Satu lagi ayat halaqaha wal an'ama halaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan binatang-binatang ternak itu dia juga menciptakannya untuk kamu. Terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan beberapa faedah yang lain, dan daripadanya juga kamu makan. So ha ni halaqaha, ha ni adalah rujuk kepada al-an'ama, iaitu binatang-binatang. So dia adalah jamak taksir, apa tu ghairu akil. Itu sebab dia jatuh sebagai mufrad muannas. Jadi ha di sini ya. Satu lagi ayat, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Hunna ni rujuk kepada muannas, sebab kita lihat ada syamsi ni matahari, dan kita ada nahar ni iaitu siang dan juga malam. Ni semuanya adalah muannas. Kamar ni adalah muzakkar lah kan. Jadi ni banyak kan, yang itu yang jamak muannas tu. Nah, ni lagi satu, kita tengok faja'ala. Ja'ala faja'alahu usya'an ahwa. Kemudian dia menjadikannya tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering kehitam-hitaman.
Satu lagi ja'alaha wa ja'alaha kalimatam baqiyatam fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Nabi Ibrahim menjadikannya kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Kita tengok lagi satu, walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Dan jika Allah menghendaki, tentulah dia menjadikan mereka satu umat. Lagi satu kita tengok perkataan ja'a. Wa iza ja'akal lazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan kami itu datang kepadamu, maka katakanlah selamat sejahtera untuk kamu. Kena beri salam ya. Satu, ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu khairan lakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu. Maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagi kamu. Apa itu tunjuk kunna in talakun kakunna an yubdilahu azwajan khairan minkum. Jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Ini nasihat Allah kepada isteri-isteri Nabi ya. So kunna. Lagi satu saya nak share yang saya kata apa tu bentuk damir untuk pelaku pertama ana ni dia ada jadi sampai 5 ni kan. Jadi kita tengok ayat-ayat di sini ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Ini ya. So wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu. Dan kita tengok uji budak watad da'i iza da'ani. So aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ni kat sini ya, menunjukkan aku. Ni kita tengok ni Rabbi firli wali walidayya. Ya. So wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku. Yi ni dan ya di sini ya, menunjukkan aku ni ya. Lepas tu kita tengok ni fasata'lamuna kaifa nazir. So di sini bawah ni saja. Maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku. Ni baris bawah ni yang menunjukkan ada damir ku ni sini ya. So itulah kalau kita tengok memang 5 ya. 1 2 3 4 5 ya. Nah, ini sebagai kesimpulannya saya ingin mengumpulkan semua perkataan yang bersambung, damir ni bersambung dengan isim, dan zaraf dengan harfu jar dan dengan fa'il. So bagaimana fungsinya? Kalau dia bersambung dengan isim, dia adalah sebagai mudhaf ilaih. Ya, itu kita pun dah buat ya, mudhaf ilaih. So menunjukkan milik tadi ya, apa tu kitabuhu, kitabnya, kitab saya, kitabi, kitabuna, kitab kami. So menunjukkan milik. So bila dia ni sebagai mudhaf ilaih, so maknanya dia adalah selalu ikut peraturan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah berbaris kasrah selalunya. Tapi di sini sebab dia ni kan mabni saya kata. Kalau kita tengok dia mana tak ada pun yang baris bawah, tak banyak sangat kecuali ni. Tapi dia ada atas, ada depan, ada atas ya. Tapi jadi maknanya dia i'rabnya adalah sebagai fi mahalli jarrin. Ya. Begitu juga dengan bila dia bersambung dengan zaraf pun dia jadi mudhaf ilaih. So sama juga. I'rabnya juga fi mahalli jarrin. Lagi satu juga bila sambung dengan harfu jar dia jadi jar wa majrur lah. Apa tu harfu jar dan dia jadi isim majrur. Sebab undang-undang lepas harfu jar isim yang mengikutinya adalah majrur kan. Jadi dia pun adalah berbaris kasrah tapi kita sebut dia fi mahalli jarrin sebab dia mabni. Tapi kalau dia bersambung dengan fi'il ni ya, kalau kita tengok dia bersambung dengan fi'il, dia adalah sebagai maf'ulun bihi. Ya, sebab sini kalau kita tadi saya katakan dia halakahu ni dia menciptanya, dia menciptakannya atau dia mencipta saya tadi kan. Jadi dia adalah sebagai objek lah ya, sebab bila objek dia maf'ulun bihi. So, sebab dia sebagai objek dia adalah berbaris mansub ya, ataupun sebab di sini dia mabni jadi kita kata dia fi mahlin nasbin.
Ya, saya harap jelaslah juga mengenai i'rab ni. Lagi satu saya cakap tadi, damir munfasil ni dia marfu' kan. Tapi dia ada pengecualian. Dia bila dia berjumpa dengan iya ni dia bersambung, dia jadi damir munfasil mansub. Umpamanya kalau kita kata jumpa ni iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya dan iyana. Dia perkataan ni dia special, dia emphasize ni. Iyahu hanya dia, iyaka ni hanya kamu. Ya. So dia memang bersungguh-sungguh ni, benar-benar ni. Ya. So bila dia gunakan perkataan-perkataan begini dalam Al-Quran. Kita tengok contoh. Innama huwa ilahu wahidun fa iya ya farhabun. Hanyalah dia Tuhan yang satu, maka kepada akulah sahaja kamu takut. Pada akulah, tak ada orang lain, hanya Allah yang kita perlu takut. Dan ni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. So sangat penting ni iyyahu ni. Ni ayat ni kita memang ni alhamdulillah ni kan, Fatihah, surah Al-Fatihah kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya engkau saja yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. So emphasis dia di sana, sungguh-sungguh ni maknanya iyyaka ni. So dia adalah sebagai damir munfasil mansub. Lagi satu, dalam Al-Fatihah ni kan, iyyaka ni engkau, kamu kan. Lepas tu kita minta ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bila kita sembahyang kan. Jadi kita sini sebenarnya kita berdialog dengan Allah. Ini kita kata dia kamu, ini kita kata ni kami. Di sini kenapa kita kata kami? Kenapa kalau kita sembahyang seorang pun kita tak gunakan ihdini ke? Kita masih guna ihdina. So ni ada sebab dia ya. So kalau kita lihat kepada analisa setengah beberapa munfasir mengenai penggunaan damir jamak ni, walaupun dibaca seorang dalam solat, kerana dia menggambarkan ciri khas ajaran Islam tentang kebersamaan, iaitu seorang Muslim harus selalu merasa bersama orang lain, iaitu sebangsa dan sehingga mencakupi seluruh manusia. So harus memiliki kesedaran sosial untuk menghasilkan kemanusiaan yang adil dan beradab dan mewujudkan kesejahteraan manusia. So kebersamaan, togetherness. Lepas tu Islam mementingkan perpaduan dan kesatuan. Manusia lemah apabila bersendirian. Usaha perlu berjemaah. So kalau kita semayang ibadah pun, so lafaz jamak mengingatkan pentingnya solat secara berjemaah. So dia ada sebab dia kenapa ihdina ni, kenapa tak ihdini. Walaupun kita baca seorang. Jadi tu, tapi yang pentingnya kita bercakap sebenarnya. Sebab bila kita baca Fatihah setiap kali sembahyang, satu hari 17 kali sekurang-kurangnya, 17 rakaat kan satu hari, kita berdialog dengan Allah. Ni iyyaka hanya kamu saja. Dan ihdina, tunjukkanlah kami. Sekarang kita dah sampai kepada ayat praktikal kita. So cari damir dalam surah Al-Ghashiyah ni. Nampak tak? Saya nampak ada ke beberapa ni. Tu yang mana merah-merah ni. Ya, sebab yang biru tu hari tu yang kita jumpa adalah harfun yang kita buat sesi lepas. Ni tunjuk ka ni. Ka ni dia bersambung dengan ata ni. Ni adalah fi'il. Ni lahum, dia bersambung. Tadi kita buatkan la ni dengan harfun ja ni. Dan fiha ni pun harfu jar, dan fiha pun harfu jar, fiha juga harfu jar. So ha dan lepas tu kita tengok ada juga anta. Ni adalah damir munfasil. Yang berdiri sendiri ni yang berpisah. Dan alaihim ni bersambung harfu jar dengan him ni. Jadi bawah, baris bawah alaihim kan. Dan yu'azzibuhu ni dia bersambung dengan fi'il lah ni. Dan ilaina ni pun bersambung dengan harfu jar. Dan iyabahum ni bersambung dengan isim ni.
Ini alaina, harfu jar lagi. Ini hisabahum pun dia bersama dengan isim. Jadi kalau kita campurkan dengan perkataan yang telah kita kenali sebelum ni, ya, isim dan juga harfun, dan juga kita ada juga perkataan damir-damir ni semua tadi. So kita tengok yang tak masih belum ada yang kita boleh tahu tak banyak. Ata ni tadi yang saya kata ni, dan tasla, tuska, yusminu, ya. Dan tasma'u. Dan kita tengok sini khulikat, rufi'at, nusibat, yanzuruna, sutihat, fazakir. So perkataan-perkataan ni sebenarnya adalah yang tinggal ni, yang tak ada, yang kita belum tunjuk ni, dia adalah fi'il. Jadi kalau kita tengok, kalau cara teknik saya itu kita mengenal isim, kita mengenal harfun dan mengenal damir. Jadi yang kita tinggalkan tu yang sukarlah, yang kompleks. Saya kata fi'il ni adalah kompleks. InsyaAllah kita akan buat sesi akan datang. Ini pembenaran kata kita hari ini. Semua damir, ya. Kita telah sampai di penghujung sesi perkongsian ilmu kita ni. Saya sudahi dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wallahu a'lam.